Okey, Cikgu Fiza boleh buka mic. Oh, Cikgu Fiza guna nama lain Sat. Okey, Cikgu Fiza. Okey. Sorry, saya cakap sebentar. Okey, dah. Dah, tapi tak nampak kepala cikgu. Oh, tak nampak. Kita seorang-seorang jadi ni. Sekejaplah. Okey. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Nama diberi Siti Nurhafizah, selalu dikenali sebagai Cikgu Fiza. Berkecimpung dalam bidang putih terus jadi cikgu. Lepas tu jadi cikgu walaupun cikgu suri rumah. Berasal dari Kuala Nerang. Selalu juga masak-masak ni rajin juga nak belajar. Bila kita belajar terus suka. Bagus sikit. Okey, tanpa membuang masa lagi saya nak ajak Sorry, ambil beg kelabu tu boleh tak? Okey. Mulut sekaya kita nak tengok resipi dia. Lapisan bawah dia. Okey, satu lagi saya nak buat menggunakan periuk nokza. Periuk nokza. Kadang-kadang orang tak tahu kan. Saya dulu pun saya malas juga nak buat sebab susah kan. Macam renyah sangat nak kena kukus dan nak kena masak kan. Tapi dengan ada nokza, alhamdulillah saya pun ni rajin juga masak. Kuih-kuih yang renyah-renyah boleh masak dalam periuk ni. Okey, kita tengok resipi dia nak. Resipi yang di bawah dia 380 gram tepung pulut. Saya dah basuh dah. Tepung pulut kalau nak bagi elok, kalau nak kita punya pulut sekaya tahan lama, basuh bagi cuci sungguh-sungguh. Bagi jadi putih bersih, baru dia boleh tahan lama kita punya pulut sekaya. Okey? Pulut 300 gram, 380 gram pulut sekaya. Lepas tu 2 cawan santan. 2 cawan santan bersama dengan air 1 sudu kecil garam. 3 benda ni sahaja untuk bahan bawah. Lepas tu bahan bawah yang di bawah dia dekat untuk jadikan pulut dia tu. Okey, lepas tu bahan atas dia 450 gram 450 gram santan pekat. Saya guna santan pekat, santan perahan pertama bersama 1 cawan air. So saya guna sekat 430 gram. So campur sekali juga daun pandan. Daun pandan masuk sekali. Bukan daun pandan, air daun pandan Sorry, air daun pandan. Lepas tu ni saya masuk 180 gram gula. 180 gram gula. 100 gram tepung gandum. Okey. 2 biji telur. 2 biji telur. Okey. 1 sudu besar tepung jagung. Dan sedikit garam lah. Letak garam dan sedikit pewarna. Ikut suka pewarna, kalau nak tak mau. Kalau setengah orang yang tak guna daun pandan tadi, dia guna paste pandan. Okey, kalau guna paste pandan, tak payahlah masuk daun pandan ni. Saya nak pergi wangi daun pandan tu lah, sebab tu saya masuk dalam daun pandan sama santan pekat tadi. Okey, jadi kita masukkan sahaja dalam kuali kita, dalam inner pot kita. Okey, ni senang saja nah. Sangat senang. Adunan ni dia jadi ngam-ngam. Ngam-ngam dengan ketebalan, dengan rasa, dengan kepekatan dia. Kita masukkan.
dalam ni. Okay, saya dah nak tadi takut lupa pula. Lupa dah siap-siap apa ni? Garam lah. Okey. Lepas tu kita bagi sama. Saya dekatkan sikit nak. Kiranya dia punya saiz dia lebih kurang 8 inci ya cikgu. Ya. Periuk dia lebih kurang 8 inci. Dia besar dia kan. Diameter dia 8 inci. So kita masuk tu sebenarnya bila adunan tadi ayak tu dah parah-parah dengan ayak tu dah santan tu dah parah-parah dengan pulut tadi. Dia bagi kembang sahaja. Kita adunan tadi kalau kita cukup ikut ngam-ngam, dia akan sama dengan adunan pulut tadi dia ngam-ngam. 2 cawan santan dia ngam-ngam. Kita dah campur dengan garam, jadi kita kena bagi lemak dengan, kalau kita buat masakan macam ni, kita kena pastikan lemak dengan masin dia tu sama rata supaya bila makan lagi dia lemak dia tu dia ngam masuk mulut lah orang kata no. Okey. Lepas tu saya akan steamkan saya akan masakkan dengan selama 7 minit. Lepas masuk ni saya akan masakkan selama 7 minit. Tekan HP. Okey, tekan HP. Berapa minit cikgu? Dengar tak Melina? Ya. Hello, dengar tak? Dengar. Pasal apa tadi Okey, sorry ada gangguan tadi. Tadi dia macam stuck. Oh, stuck. Okey. Okey, lepas tu saya akan tekan rice Rice 7 minit. 7 minit untuk masakkan santan masak pulut tadi. Okey, sementara tu saya akan buat hancuran untuk yang kepala santan. Yang di bawah dia tu kan? Cikgu, tunduk kamera tak nampak. Tak nampak muka cikgu. Tunduk sangat. Dia nampak bahan je. So tadi kalau pulut tu kalau kita nak steam boleh cikgu? Boleh. Nak steam dulu boleh. Kalau steam macam mana? Step dia? Kalau kita pukul, kita masukkan dalam periuk pukul tu masukkan periuk pukul, lepas tu letak loyang lah kan. Letak loyang, kita masukkan macam tadi juga, cuma kita kurangkan sikit santan tu. Mungkin satu setengah cawan. Bagi parah-parah juga tapi jangan banyak sangat. Ini parah tu saya lebihkan sikit lah sebab dia keras sikit saya punya mulut. Okey, kalau kita terus letak dalam tu tapi kita nak pakai fungsi steam boleh tak? Dalam ni pakai sistem. Maksudnya tadi cikgu pakai HP kan untuk rice. Boleh pakai steam boleh. Yang ni saya pakai HP untuk nak masakkan pulut tu. Saya ada buat steam tu sebab saya jadi lembek sangat. Jadi saya guna HP. Cepat sikit nak. Tips tu yang mereka nak tahu tu. Katanya kalau kita pakai steam dia agak lembek. So kita pakai HP untuk bagi dia kering cantik lah. Kering cantik sikit. Itulah. Kita kena kita kena pandai kita punya olah lah. Saya guna yang tu, kadang ada setengah orang boleh steam, boleh, tak ada masalah kalau guna steam ni. Lepas tu kita steam lagi sampai dia masak lah. Okey, jelas dah. Okey, lepas tu saya nak buat nombor 2. Selepas saya buat nombor 2 ni, saya tunggukan masak, lepas tu saya pas dekat satu lagi nak. Okey. Yang ni saya masukkan 430 gram santan dengan air pandan tadi.
Okey, kita masukkan semua saja. Lepas tu masukkan gula. Lepas tu masukkan tepung jagung. Masukkan tepung gandum. Okey, lepas tu telur. Senang saja. Kira yang ni tak payah pakai blender, no? Lepas tu saya tak payah pakai blender. Saya tak pakai blender sebab kita tapis. Oh. Tapi nak Ah, pakai blender boleh juga blender. kan? Kalau macam saya Ikut kan? malas sikit nak apa kacau-kacau tu. Macam mana kita nak tunjuk cara old school orang kata Boleh, tak ada masalah. Okey. Okey, kita masukkan sedikit pewarna. Ikut suka lah yang ni. Kalau setengah orang tak suka pewarna kan? Macam saya masuklah sikit nak bagi lawa cantik. Okey, lepas tu kita kacau sampai dia agak-agak sebati semua ni, hancur semua tu. Lepas tu, sekali kita masukkan dalam kita punya inner pot kita yang lapisan bawah. Okey, tip yang mak saya ajar lah kan, dulu-dulu tip saya kan. Kalau kita nak buat benda-benda macam ni, nak tahu dia pekat ke tak pekat, kadang-kadang ada setengah yang buat tu kan. Bila kita makan, esok kita buat elok, esok kita buat tak elok. Kita nak suka, kita tak tahu kan sebab benda ni. Bila dah jadi dalam tu, kita bukan boleh campur-campur macam kuih lain kan. Elok jadi je. Hari ni jadi, esok tak jadi. Okey, cara dia kan, mak saya ajar, ambil jari ni, celup macam tu. Agak-agak lekat kat jari tepung tu, ngam-ngam dah tepung ni dia jadi lembek tak lembek, keras tak keras. Macam kita celup-celup ni tak lekat langsung, maksudnya dia lembek sangat. Bila lembek sangat kita tambah tepung. Bila tak lekat langsung, bila lekat sangat tu keraslah. Dia ada cara dia lah. Yang sangat-sangat mahal untuk hari ni. Anda kena tulis tips tu. Tak dapat dekat tempat lain. Tempat lain biasanya kita bagi resepi saja, tak ada tips kan. Jadi tips dia celup tu kalau lekat dekat jari okey. Kalau tak lekat tu maksudnya tak cukup tepung. Alright. Sikit-sikit tu. Okey dah lekat dah tu kan. Kiranya dia punya tepung tu dah ngam-ngam dah lah. Dah ngam-ngam akan lembek tak lembek, keras tak keras macam tu. Dulu kan orang suka campur-campur je, lempak-lempak macam tu kan. Mereka tak tahu macam mana nak sukat macam kita. Kita dah tahu kita sukat banyak ni, insya-Allah. Dalam periuk ni macam ni, sukatan dia macam ni. Dia akan jadi macam tu lah yang kita nak tu. Dulu ni dia lempak dia. Sagi acuan ni, sagi adunan ni kan. Mereka tak tahu. Jadi dia punya cara lah, mungkin orang tua-tua dulu ajar lah kan. Cara dia lekat tu, dia ni dah nampak ngam-ngam dah dekat jari tu, lekat-lekat sikit dah tu. Kira okey lah tu. Jangan lekat-lekat tu sampai tak keluar tu, keras kelekong sangat pula kan. Okay. Nanti saya akan tunjukkan untuk menu di atas ni. Lepas masak yang ni, saya pas kepada MC yang hebat dulu. Okey. Okey, terima kasih kepada Cikgu Fiza atas perkongsian yang pertama, iaitu kita punya pulut sekaya. Sebab ada bau bingka kat sini kan. Pulut sekaya. Okey, tapi sekarang kita tengah tunggu pulut masak. Jadi kita bagi masa kepada Cikgu Fiza. Ustaz, saya rasa dah remove dah dia punya spotlight. Nampak muka saya tak? Nampak dah. Okey, so sekarang kita akan beralih kepada chef yang kedua, kita punya trainer yang kedua, iaitu untuk menunjukkan ataupun untuk berkongsi dengan kita menu yang kedua, iaitu bingka nasi. Cheese. Selalu kalau nasi sejuk, kita akan buat apam nasi kan? Cekodok nasi. Hari ini kita nak buat bingka nasi. Bukan bingka nasi biasa-biasa ya puan-puan. Hari ini kita nak buat bingka nasi cheese. Pandai pula apa tersasul hari ni MC ni. Hari ni kita dapat bingka nasi cheese. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, kita akan bersama dengan trainer kita yang kedua, iaitu Cikgu Roziah. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Perkenalkan diri, saya Roziah binti Bakar. Diperkenalkan dalam kelas masakan ini oleh Cikgu Amalina.
Hari ini saya akan tunjuk cara untuk membuat bingkong nasi cheese dengan menggunakan air fryer dan food processor atau bibi hitam. Bahan-bahannya ialah 310 gram nasi yang telah dimasak dulu lah. Nasi disejukkan. 3 biji telur grade B. Telur ayam grade B. 150 gram gula pasir. Kalau nak kurang manis, kurang lagi. Santan sebanyak 220 gram. Kalau nak guna santan kotak, kita hanya menggunakan 50 gram dicampur dengan air dan untuk mencukupkan 220 gram. 1 cancur teh sudu teh garam, esen vanila 1 sudu teh dan sedikit cheese untuk parut di atasnya. Okay, saya akan mulakan dengan bibi hitam ni untuk memblenderkan bahan-bahannya. Santan, telur, gula pasir, 1 cancur teh garam halus, satu sudu kecil esen vanila. Saya akan putar pada 5 kelajuan. Okay, sudah siap blend.
Loyang yang besar 5 inci. Saya akan membakarnya dengan menggunakan air fryer dengan suhu 180 darjah dan 25 minit. Nanti saya akan bakar menggunakan air fryer sebanyak 25 minit dengan suhu 180 darjah. Kita akan tunggu hingga tingkat ini hampir masak bau cheese di atasnya. Sekarang saya serahkan pada MC yang bertugas. Okey, terima kasih diucapkan. Okey, terima kasih diucapkan kepada Kak Rozia. Okey, tadi ada sedikit gangguan bunyi, jadi saya ulang resepi. Okey, untuk resepi dia sangat-sangat mudah. Untuk bingka nasi kita menggunakan 310 gram nasi yang dimasak lebih awal. Okey, kita pakai nasi sejuk. Sorry, saya tak tutup spotlight. Alright, so nasi sejuk. Kemudian kita akan gunakan 150 gram gula dan santan 220 ml. Okey, tapi kalau nak guna santan kotak, 220 tu santan cair. Kalau nak guna santan kotak, boleh guna 50 gram santan pekat dan dicampurkan dengan air untuk dapat 220 ml. Kemudian Kak Rozah juga letak sedikit esen vanila dan juga sedikit garam. Bahan dia sangat-sangat mudah. Anda blend saja. Blend tak payah lama pun. Blend nak bagi dia pecah kita punya nasi itu saja. Sebab kita tak pakai tepung, okey, kita hanya pakai nasi. Alright. Nak bakar guna oven boleh tak? Boleh sangat. Memang boleh. So kita ada 3 pilihan sebenarnya. Kita boleh pakai, tengok dalam gambar Kak Rozia tadi pun nampak ada oven kan? Sebenarnya kita boleh pakai 3 cara. Yang pertama boleh masak dalam periuk nokza, yang kedua anda boleh bakar menggunakan air fryer dan yang ketiga anda boleh menggunakan oven. Cuma berbeza pada masa dia. Masa dia itulah berbeza. Kalau kita pakai air fryer, masa dia lebih singkat, iaitu lebih kurang 25 minit. Tapi kalau pakai oven, anda mungkin memerlukan 35 sehingga 40 minit untuk dapatkan bingka yang masak cantik. Kan? Okey, saya rasa Kak Fiza dah siap masak pulut. Kak Fiza dah siap pulut ke? Okey, kalau Kak Fiza dah siap pulut, kita nak. Pulut dah siap ni. Okey, so kita teruskan kepada Kak Fiza untuk tunjukkan bahan atas tu nak tuang macam mana kan? Kadang-kadang tak tahu cara tuang sana spotlight. Alright, so Kak Fiza boleh tunjuk cara nak ratakan ke kan? Yang ni okey, ni dah masak tadi. So saya tekan-tekan sikit dengan apa ni? Okey tak? Saya punya ni. Boleh. Boleh tak? Nampak tak? Terang tak? Nampak. Cahaya. Nampak. Okey, saya tekan-tekan sikit.
dengan saya punya spatula ni. Okey, nampak tak? Lepas tu okey, kita kena bagi padat-padat sikit tapi okey dah ni sebenarnya dia masak tu. Dia tekan manja-manja ke tekan kuat-kuat? Tekan manja-manja gitu je. Ayuhlah tekan-tekan sangat sampai habis tenaga tu. Tekan manja-manja gitu. Habis tenaga lagi buat pulut sekaya. Okey. Cara saya nak tuang ni. Okey. Ni pun cara juga ni kan. Betul Kita letak tu. Kita letak spatula ke camca ke benda apa ke senduk ke periuk ke apa semua tu. Kita tuang dia macam ni. Tuang atas ni. Jangan tuang direct dengan tepung ni nah, dengan pulut ni. Takut dia berlubang ke, dia masuk dalam ke apa kan. Kita tak mau, kita nak dia ke atas sahaja. Okey, lepas tu kita tuang dia. Saya punya, nampak tak dia punya tu? Dia jatuh tak terus kepada tepung pulut tu. Saya tahan dia sikit macam tu. Maksudnya dia turun tu dia tak terus direct atas pulut, dia turun atas spatula dulu. Tak turun direct pada tak ni. Okey. 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 Dia ngam-ngam saja. Kalau kita ikut resipi tu, dia punya pulut dengan tu ini ngam-ngam saja. Ya. Okey. Cantik. Itu saja. Nampak tak? Okey, sekarang kita nak tutup. Boleh tunjuk cara tutup dah. Kadang-kadang dia pun tak ingat nak tutup macam mana. Cara tutup dia senang sangat. Okey, kita cari dia punya line dia tu. Dia punya ni. Dia punya line dia tu dekat ada anak panah ada apa? Mangga ni kan, buka dengan tutup. So kita pusing dia, bagi ngam-ngam duduk tengah ni, kita pusing dia. Ni sebab dia panas tadi, so dia kena tekan sikit, keluarkan uap dia di sini. Kalau ada benda tajam, ni sikit kat sini lah. Lepas tu, kita angkatkan tombol ni ke arah steam. Pasal ni kita nak pakai steam. Kita angkat tombol ni kan, yang ada periuk lama, sama je periuk lama dengan periuk baru sama saja. Tekan dekat tombol steam. Lepas tu kita tekan steam selama 15 minit. Tak tempat beku tak apa. Okey, tekan steam selama 15 minit terus on. Lepas tu, lepas dia masak saat gini, Di kita segi keluar. 3 nak bagi potong petok ya. Kita masak lagi, kita keluarkan wap. Biar dia dalam 10 minit. 10 minit dalam periuk supaya dia punya potong kecil ya. Tu kata kena berpeti Zat. Tak beku tu. Okey Marina. Lepas tu lagilah dia takut. Untuk siapa guna periuk steam, siapa yang guna periuk steam, kukus steamer, dia biar kukus tu api menyala tapi tudung terbuka dan dia akan kering. Kalau kita buat kukus-kukus kan kadang-kadang ada air kat atas tu kan. Kalau kita buat lompang ke buat benda apa ke kan, kalau nak bagi dia kering air kat atas tu, buka api, jangan tutup lagi, tudung tu kita buka. Biar dia kering sekejap dulu, baru di atas tu sekatau lah, nampak shining orang kata lah. Tu cara untuk kukus guna pengukus biasa. Okey. Saya rasa tu saja perkongsian saya. Sekejap lagi kalau dah masak, kita akan tunjuk hasil dia sekejap lagi nah. Okey, kita kembali kepada MC yang hebat. Okey, terima kasih. Saya remove spotlight. Alright, terima kasih kepada Kak Fiza untuk pelbagai tips. Banyak tips yang Kak Fiza bagi. Kalau pakai pengukus Noza, berapa lama nak kukus? Kak Fiza, berapa lama nak kukus itu punya pulut sekaya? Pulut sekaya steam saat ni 15 minit.
Pakai Pulut steam ke tak dia punya atas dia? yang atas. Kalau pulut? Yang pulut tadi HP 7 minit ataupun kalau nak guna steam 10 minit. Pakai tekan steam, tekan 10 untuk steam. Bukan pengukus Nokza, bukan periuk Nokza, pengukus. Pengukus Nokza, kalau pengukus Nokza tekan dalam 5 minit sehingga masaklah. Saya kadang-kadang kita punya bergantung ke kita punya pulut. Kalau pulut keras sangat, macam mana nak tahu pulut tu keras? Dia bila kita bila kita rendam tu dia lambat sikit nak kembang. Tapi saya tak rendam pulut saya tak rendam. Tapi buat yang aku punya yang bila kita dah pernah buat lah kan, jenama yang kita selalu beli dia keras sikit. So jadi bila guna steamer tu dia dalam 5 hingga 10 minit untuk steam lah. Di bawah tu pulut tu. Nak bagi dia kembang. Okey? Okey, menjawab soalan. Terima kasih. Banyak tips daripada Cikgu Fiza hari ni. Memang Cikgu Fiza sangat-sangat berpengalaman dalam bidang masakan ni. Jadi tips-tips yang Cikgu Fiza bagi tu anda kena tulis, kena catat sebab tak dapat kat tempat lain. Macam tu kan. Okey, jadi sementara menunggu pulut kita masak, pulut sekaya kita masak dan juga kita punya bingka nasi. Ya betul, ada yang tanya pulut sekaya tu seri muka. Betul, pulut sekaya adalah sama dengan seri muka, benda yang sama. Orang belah utara kami panggil pulut sekaya kan, belah selatan panggil seri muka. Okey, jadi sementara kita tunggu Cikgu Fiza dan Cikgu Roziah menyiapkan masakan mereka, jadi saya ada sedikit perkongsian dengan anda. Sekejap, saya share screen. Tak buka lagi. Okey, optimize. Okey, jadi kita nak berkongsi dengan anda. Tadi cikgu dah pakai pelbagai jenis gadget kan? Okey, kita tengok gadget idaman kalbu. Yang pertama kita ada Nokza pressure cooker yang digunakan oleh Cikgu Fiza tadi. Okey, untuk memasak kita punya pulut sekaya hari ini dengan berkuasa 1300 watt. 1 jam hanya cas 38 sen, sangat-sangat murah. Anda bayangkan kita masak tak sampai, nasi pun tak sampai 7 minit tapi dia punya cas 38 sen untuk 1 jam. Maksudnya kita nak bayar beberapa sen sahaja untuk kita punya masakan. Memang sangat-sangat menjimatkan elektrik. Dan saiz potnya sangat besar iaitu 8 liter dan mempunyai 10 fungsi masakan. Memang sangat-sangat best dan berbaloi. Siapa yang ada periuk noza tapi masih simpan dalam kotak, sila keluarkan segera. Harga asal untuk periuk noza kita ialah 825, tetapi promosi untuk anda yang hadir pada hari ini, cepat-cepat screenshot. Kita bagi promosi untuk anda 707.50 sen. Anda screenshot dan bagi kepada cikgu anda untuk dapatkan promosi hari ini. Seterusnya kita ada bread maker oven 3 dalam 1. Oven kita boleh membakar, menguli dan juga memanggang. Okey, kapasitinya ialah 17.6 liter yang beratnya hanyalah 11.4 kilogram. Memang sangat mudah, sangat ringan untuk kita nak ubah ke mana-mana. Ada 12 jenis program roti. Nak buat roti, buat biskut, buat kek, semua boleh buat. Memang best. Okey, harga asal 1288. Tapi promosi untuk anda 1093.3. Cepat-cepat screenshot untuk dapatkan promosi hari ini. Untuk dapatkan cara bayaran anda boleh PM tanya dengan cikgu masing-masing. Okey, untuk Philips Food Processor ada 7 fungsi membantu di dapur. Tadi Kak Roziah kata apa? Bibik hitam kan? Harga asal 1191.6 tapi promosi untuk anda 1013 sahaja. Memang sangat-sangat berbaloi, beli satu dapat 7 benda. Okey, Philips Air Fryer yang kita gunakan untuk membakar kita punya bingka nasi pada hari ini iaitu menggoreng tanpa setitik minyak.
Kalau anak-anak nak makan fries, nak makan nugget, tak perlu masukkan minyak. Just letak dan putarkan masa. Memang sangat-sangat mudah. Okey, harga asal 1140, promosi untuk anda pada hari ini 970. Cepat-cepat screenshot untuk dapatkan harga special. Kemudian Noxa Food Steamer pengukus 3 tingkat. Tadi ada yang tanya pakai steamer kan? Pengukus 3 tingkat. Boleh mengukus makanan serentak tanpa bercampur bau. Kalau tengok dalam gambar pun kita ada pau, kita ada sayur dan ikan. Kalau anda masak macam ni, pau tu tak akan ada bau ikan. Punyalah best kan? Harga asal 420, harga promosi untuk anda 370. Kemudian kita juga ada Noxa Noodle Maker, mempunyai 6 mata yang berbeza untuk buat mie, boleh buat pasta, boleh buat maruku, biskut. Baru ni Cikgu Amirah ada tunjuk buat makaroni. Okey, memang sangat-sangat mudah. Okey, harga asal 933, promosi untuk anda hari ini 795.40 sen. Bagi sesiapa yang masih lagi belum berani mencuba memasak menggunakan periuk Noxa, mungkin ada dah periuk tapi tak berani nak menggunakannya, kita ada sediakan buku resepi 99 resepi asas pressure cooker, langkah demi langkah serta gambar. Ada gambar sekali. Maksudnya step by step tu kalau terlepas kita ada gambar. Anda ikut saja step dalam gambar. Memang mudah. Okey, buku ni pun sangat-sangat murah, tak ada kat luar, hanya ada pada cikgu anda sahaja, PM cikgu masing-masing. Sebuah buku hanya RM40 sahaja, tidak termasuk dengan kos pos, kecuali kalau rumah anda dekat dengan rumah cikgu, cikgu boleh pergi delivery lah. Okey, seterusnya saya nak berkongsi dengan anda, kita punya kelas masakan yang akan datang. Okey, sekejap. Okey, ini kelas kita yang akan datang. Yang pertama, kelas nasi ayam Kenny Rogers dan sushi roll pada hari Selasa 17 Ogos 2021 jam 11 pagi. Siapa yang nak join cepat-cepat bagi nama kepada cikgu anda. Alright, dan yang kedua, kita ada bun hipster dan nugget homemade. Yang ni kelas berbayar, hanya RM5 sahaja. 19 hari bulan 8 2021 jam 3 petang. Okey, kuasai resepi setaraf Cita Rasa Hotel. Kan dia punya tagline dia tu. Jadi untuk nak ikuti kelas bun hipster dan nugget homemade, cepat-cepat bagi nama kepada cikgu sebab tempat adalah terhad. Walaupun kelas ni kelas berbayar tapi menunya sangat-sangat best. Memang berpusu-pusu dah daftar kan. Sekarang pun dah tak banyak dah. Tak banyak dah tempat kosong. Cepat-cepat kena PM cikgu anda. Okey, cheese yang parut tu cheddar ke? Ya, betul. Kita parut cheddar cheese dekat atas. Kita parut selepas dia dah dekat-dekat nak masak. Maksudnya atas dia tu macam dah ada satu lapisan yang agak keras. Kita boleh parut waktu tu sebab kita nak dapatkan efek hangit cheese tu. Kalau kita letakkan lebih awal, kemungkinan cheese tu akan tenggelam. Okey, kemudian kadang-kadang sekaya meresap dalam pulut. Macam mana nak elakkan? Tadi cikgu kita dah share. Cikgu Fiza dah share tips macam mana nak elakkan sekaya meresap ke dalam pulut ataupun tenggelam ke bawah. Antaranya anda boleh gunakan, yang pertama kita kena padatkan tepung pula. Padatkan pulut, kemudian masa nak tuang tu pastikan anda tuang berlapik, bukan berlapik. Dia jangan tuang direct. Anda tuang sama ada atas spatula ataupun atas sudu. Di belakang sudu tu kan dia macam melengkung sikit, boleh guna cara tu. Jadi bila kita tuang macam tu, dia punya tekanan air ataupun tekanan cecair yang turun ke atas pulut tu tidak terlalu kuat. Jadi pulut kita tak akan melengkung dan dia tak akan masuklah sekaya ke dalam pulut. Saya harap jawapan tu membantulah, tapi kalau Cikgu Fiza ada lagi jawapan yang lebih baik boleh nyatakan selepas ini. Okey, sekarang jom kita beralih kepada Cikgu Fiza untuk kita tengok
Kita punya pulut sekaya. Okey, sekarang saya persilakan Cikgu Fiza. Cikgu Fiza boleh unmute. Okey. Dah ambil. Okey. Sementara tunggu masak, ada 6 minit lagi daripada steam kat sini. Okey, inilah hasil saya yang buat sebentar tadi. Okey, ni nampak dia gedik sikit. Sebab saya bawa keluar tadi masa panas-panas. Sebab tu dia tak ada nak apa ni? Tak ada nak shining. Macam saya kata tadi, tips tadi, bila kita nak keluarkan daripada dah masak, kita kena tunggu sat dalam periuk ataupun dalam steamer untuk dia bagi dia kering sekata di atas tu. So tadi saya tak sabar sangat sebab nak tunjukkan hasil sangat. Lepas tu saya keluarkan terus tanpa menunggu 10 minit terakhir tu lah. Dia tak kering sekata, orang kata. Lepas tu tadi yang tip tadi, tak bagi turun tu, pastikan kalau kita nak betul-betul dia tak mau bagi turun, kalau takut sangat dah tak mau bagi turun, ambil plastik ke apa ke, ambil seduk, kita tekan-tekan dia. Itu saya lupa nak cakap tadi lah. Kalau yang tadi cara saya yang sebab saya tengok pulut saya dah lembut dah. Okey, yang ready dah pisau. Takut dia punya di atas tu. Ambil plastik, tekan sungguh-sungguh. Tadi saya tekan dap-dap gitu-gitu je. Kalau saya dap-dap pun jadi macam ni lah, sikit-sikit gitu. Kalau nak takut sangat kan, ambil plastik, tekan dengan senduk. Tekan dengan senduk, bagi betul-betul sekata. Hak tu kekuat tenaga lah kalau nak tekan dengan senduk. Okey, itu secara tip dia lah, tak mau bagi turun. Lepas tu kita kena tahan lah, dia tak mau bagi dia terus macam Cikgu Amelinda kata tadi, tak mau bagi terus kena pulut tu. Dia tahan tu, tak mau bagi kena betul-betul kita duk kurang tu sampai jadi lubang kan tadi ni. Lubang tu dia rosak masuk ke kata-kata pulut tu lah. Kita tak mau macam tu. Jadi kita tahan dia tuang macam tu. Okey, inilah hasil saya tadi. Okey, hasil dia tanpa menunggu 10 minit akhir tu. Pastikan anda tunggu 10 minit akhir tu. Sabar tu penting masa nak buat pulut sekaya ataupun jenis-jenis kukus ni, kena sabar. Bukan jenis makan-makan terus, buat-buat kena makan tu, bukan. Dia kena sabar. Okey, ni hasil saya. Terima kasih semua. Okey, cikgu ke tengah sikit bagi nampak periuk Noza. Kita nak, tak ada assistant dah. Tak ada assistant. Marah dah. Okey, sikit lagi. Alright, okey, cikgu duduk kat belakang periuk. Okey, tinggi sikit cikgu, tinggi. Letak dekat dengan badan, tak apa. Okey. Tapi tak nampak kepala lah pula. Okey, terima kasih cikgu. Okey, semua boleh bergambar dengan cikgu. 1. Cikgu dia pun tengah duk kira. 1, 2, 3. Okey, saya pun dah capture. Alright. Terima kasih kepada Cikgu Fiza. Nak tunjuk cara makan tak? Kok lah. Sebab panas lagi kan. Dia memang kalau jenis sekaya ni dia kena buat awal supaya dia punya tekstur lebih kejap dan dia tak gedik sangat lah kan macam Cikgu Fiza cakap tadi. Alright. Jadi terima kasih kepada Cikgu Fiza. Terliok dah cikgu, ada yang terliok dah ni. Okey. Terima kasih Cikgu Fiza. So, seterusnya kita beralih kepada Cikgu Roziah. Kita nak tengok. Alright, nak tengok hasil dia. Ini hasilnya yang saya masak tadi. Dah siap masak. Hasil. Dia kan, walaupun tak menggunakan tepung tapi tekstur dia nampak panas saja. Okey, alright.
kita bersama bersama Cikgu Rosia. Okey, satu bersyukur. Okey. Alright, terima kasih kepada Cikgu Rosia. Okey, jadi sekian sahaja selesai kita punya menu hari ini. Dan jangan lupa sebenarnya ada lagi satu promosi untuk anda yang masih lagi bersama dengan saya. Tadi anda dah tengok kita bersama dengan 2 orang trainer. Sebenarnya kita ada package untuk trainer juga. Jadi sesiapa yang berminat untuk menyertai trainer, kita sekarang tengah membuka pengambilan trainer baru yang akan bermula pada bulan September. Jadi anda dah boleh bagi nama kepada cikgu-cikgu masing-masing. Kita punya package trainer sangat-sangat murah di mana anda takkan dapat harga tu dekat tempat lain. Okey, package trainer kita hanya RM160 sahaja. Kita maafkan saya, line terputus. Okey, jadi untuk package trainer tadi RM160 sahaja, tapi tempat sangat-sangat terhad sebab semalam kita ada buat seminar di mana seminar tu pun kita ada offer package tersebut dan saya dapat berita bahawa tempat untuk package trainer hampir penuh. Jadi siapa yang nak tambah pendapatan, nak untuk tambah pengalaman, tambah ilmu, anda cepat-cepat bagi nama kepada cikgu anda untuk jadi trainer. Mungkin kalau anda rasa tak apalah nak bagi peluang ke anak-anak pun boleh. Boleh bagi tahu kepada anak-anak untuk daftar trainer dengan segera sebab kita punya harga sangat-sangat murah RM160 sahaja. Sebab tu kita punya seat untuk 1000 orang dah hampir penuh. Okey, jadi sekian sahaja kelas kita untuk hari ini. Terima kasih kepada semua yang hadir. Jangan lupa kita ada kelas pada 17 dan 19 hari bulan. Cepat-cepat bagi nama kepada cikgu anda. Jadi saya mohon ampun dan maaf atas segala kekurangan pada hari ini. Dan jangan lupa untuk sertai kelas kita yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.